Alhamdulillah wa syukrulillah. Baik, Alhamdulillah. Semoga Allah memberkati akan doa-doa yang kita baca, salam-salam yang kita baca pada malam ini. Semoga kita sama-sama mendapat manfaatnya, dan demikian juga kepada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang lain, kawan-kawan kita yang lain, dan ramai lagi yang mendapat manfaat sebab kita doa untuk sekalian hamba-hamba Allah yang berada di atas muka bumi ini. Dan sebab kita pun nak jadi orang yang beriman, nak jadi orang yang mukmin. So, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada malam ini. Jadi insya-Allah baik. Kita sambung iaitu tentang pengertian al-iman. Semalam pun kita dah saya rasa dah panjang lebar dah. Dia perkara ilmu ni kita ulang-ulang tu supaya dapat kita ingat. Kita ingat. Tambah yang kita nak bicara ni persoalan benda gaib. Iman ni benda yang bukan nampak dengan mata kepala kita. Kita bukan boleh lihat, bukan boleh tengok iman tu rupa mana. Sebab tu kadang-kadang saya selalu sebut. Kalau korang tanya kita kan, apakah kamu beriman? Macam mana kita nak jawab? Saya beriman. Macam mana kita beriman? Kita nak bukti macam mana iman tu. Jadi perkara ni perkara gaib. Tapi diterjemahkan dalam amalan-amalan zahiriah tu. So itu perkara iman. Jadi macam semalam kita dah sebut. Suatu apa yang kita bincang semalam kalau kita tengok balik. Kan? Tentang aqaid kita ni. Tentang pegangan kita. Tentang tasydid kita. Kan? Kalau dia panggil aqaidul iman tu apa? Apa makna aqaidul iman? Cuba kita belajar. Kita cuba hafalkan pengertian tu. Bagi kita mudah faham. Iaitu suatu simpulan ma'nawiyah. Simpulan ma'nawiyah yang tersimpul erat, kukuh dalam jiwa. Simpulan tu macam semalam yang saya sebut. Macam akad tu. Tambatan tu. Akad tu macam akad nikah. Macam mana nak ikat, nak ada ikatan antara suami dengan isteri tu. Contohnya, nak ikat. Dia kena ada akad nikah dulu. Maknanya wali melakukan ijab. Dan pengantin lelaki melakukan qabul. Ijab qabul. Maka dengan terlaksananya qabul daripada ijab dan qabul tadi, maka selesailah majlis itu, iaitu majlis akad nikah. Akad tu maknanya tambatan ikatan tu. Jadi dalam persoalan aqaid ni, apa kita panggil aqaidul iman ni, dia simpulan juga tetapi berbentuk maknawiyah. Kalau macam tali itu kita bayangkan, kalau macam tali itu tak ditambat, semakin ditarik semakin kukuh. Itu disebut simpulan yang tersimpul erat atau tersimpul kukuh di dalam jiwa yang tak akan terurai, terungkai walau dengan apa cara sekalipun dan dalam keadaan apa cara sekalipun. Tu simpulan tu. Jadi simpulan ini yang kita nak pegang tu. Sebab tu nanti kita akan berjumpa dengan perkataan jazam dekat sini kejap lagi. Dan dia ada, kenapa disebut sebagai jazam pula kat situ? Putus. Sebab ni satu perjanjian ni. Jadi biasanya akidah ni dia kena yakin dalam hati. Macam mana kita nak yakin ni? Satu benda yakin ni bukan cukup rumit. Sebab dalam masalah akidah, kalau kita belajar ilmu tauhid ni, dia dah sebut dah larangan dia. Larangan ni 3 benda. Pertama, tidak boleh ada syak dengan Allah. Yang kedua, tidak boleh ada zon dengan Allah. Yang ketiga, tidak boleh ada waham. Mana tidak boleh ada syak, tidak boleh ada zon, tidak boleh ada waham. Maknanya i'tiqad tu kena putus, kena jazam. Bila kata jazam ni, apa dia? I'tiqadu jazimun mutabiqun lil waqi' an dalil. I'tiqad yang jazam, yang putus. Yang putus berbetuli dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan berdasarkan kepada an dalil. Dan ada dalil naqli dan juga dalil akli. Jadi i'tiqad tu kena yakin, kena putus. Bila putus tu jazam. Tak boleh 0.1% zon pun tak boleh. Yang kita sebut. Dia kena 100%, 100% masalah ketuhanan ni. Kalau ada 0.1% tak yakin ke Tuhan, maka bukanlah yakin nama dia. Maka dah batal akidah dah.
Tu. Lepas tu tak boleh. Masalah persoalan dalam masalah ketuhanan, kita tak boleh langsung simpang sedikit pun tak boleh. Dia kena perfect, kena tepat. Kena sepenuhnya. Itu dipanggil yakin. Dan yakin ni pula benda tersembunyi. Benda yang tak nampak dalam hati kita. Macam contoh kan, bila orang kita beritahu kita kan, kita tengok sekejap lagi, jam pukul 9, bom tu akan meletup. Kita yakin tak orang tersebut? Amin itu. Yakin tak yakin? Sekejap lagi meletup. Tung cukup jam, maka bom tu meletup. Betul katanya kita. Yakin kita tu betul. Tu yakin. Sama dengan Allah. Jadi bila kita yakin dengan Allah, kita yakin bahawasanya yakin apa? Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Sebab Allah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa apa pada Allah? Esa pada zat dia. Esa pada sifat dia. Dan esa pada af'al dia ataupun pada perbuatan dia. Maka ni di sini persoalan yang kita tengah bincang sekarang ni. Bila kita sebut masalah akidah, kan, nak bagi faham. Akidah ni simpulan. Kalau tadi dikatakan aqaid tu. Itu segi istilah kan. Yang penting kita nak faham perkara ni adalah tasydid. Kan? Perkara membenarkan, perkara yang melibatkan kepercayaan, keyakinan. Sebab tu disebut dalam rukun iman. Apa dia? Amantu billah. Beriman aku akan Allah. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman aku, awal-awal lagi ayat dari rukun iman tu. Rukun iman yang pertama apa? Amantu billah. Beriman aku akan Allah. Itu secara tafsili. Kalau secara ijmalinya, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bi rasul wa bima qala rasul. So, dekat situ kita dah nampak. Awal-awal lagi disebut dengan beriman. Maknanya percaya aku. Beriman tu percaya. Yakin aku akan Allah Ta'ala. Yakin aku akan para malaikat-malaikat Allah. Pada kitabullah. Pada sekalian Nabi dan Rasul. Pada hari kiamat, adanya hari kiamat kebangkitan besok. Kemudian adanya untung baik dan untung jahat. Maksudnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, semua tu telah dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Kalau tu ditetapkan, ditentu dah oleh Allah. Allah menentukan segala-galanya. Kita tak boleh nak marah ke Tuhan dah. Tuhan itu tak boleh. Tuhan dah cukup dah. Tuhan yang orang kata apa, entertain kita tu atas muka bumi ni. Dah layan kita dah A++. Tak ada lagi nak nilai dah dengan nikmat, dengan rahmat dia tu bekat kita tu. Jadi Tuhan nak kita beriman kepada dia. Ini persoalan keimanan. Seperti iman ni perkara yang cukup susah. Jadi iman tu dapat kita lihat dari segi perkara yang berlaku ke atas diri kita sendiri. Dan iman ni tak boleh nak cerita ke orang. Macam tanya kita lah kan. Macam mana rasanya teh? TO kita minum tu. TO tu pun kita tak boleh cerita ke orang. Kalau kawan kita tanya, kamu tahu tak macam mana rasanya teh? Tak boleh nak rasa. Nah, kau ambil minum sendiri. Oh, macam ni. Demikianlah iman. Iman ni benda zuk. Benda yang tak dapat disebut. Sebab tu dia kena tasydid. Dia main dengan hati je. Rukun dia pun cuba kita lihat. Rukun dia. Rukun ni 6 rukun tu, semua percaya je. Ada tak amaliyah? Amaliyah tak ada kan kat situ. Mana ada amaliyah? Yang ada amaliyah pada rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Solat. Syahadah pun dia tak masuk dalam tu. Sebab dia hanya mengucap saja. Tapi ada amaliyah. Iaitu apa dia? Iqrar. Iqrar tu ada. Kemudian masuk pada solat. Praktikal. Kena buat. Puasa, zakat, haji. Semua kena praktis. Kena buat. Tapi iman kan ada buat apa pun? Tak ada buat apa. Dia hanya nak satu je. Percaya je. Jadi nak percaya satu benda tu kena tengok dulu. Kena kenal dulu. Bila kita tak kenal, kita tiada ma'rifah, tak kenal, maka macam mana kita nak percaya benda? Nak percaya yang kita nak percaya, yang kita nak iman tu. Kita yakin tak adanya Allah? Soalan dia. Jadi, kita dah pening sampai hari ni, rasa malam ni ramai dah pening lagi. Allah ni macam mana? Jaga. Bab-bab macam ni kena hati-hati. Nanti iblis masuk dalam hati kita. Tuhan macam ni. Tuhan macam kamu juga, kata iblis. Dia pun datang juga daripada dulu tak ada. Dia ada. Jaga baik-baik. Bab ni iblis cukup cekap, pusing kita. Jadi tak boleh mengaji sendiri-sendiri. Dah faham sendiri-sendiri. Kena ada guru mengaji.
Percaya kepada malaikat. Kamu pernah ke tengok malaikat? Tak pernah Ustaz. Tapi saya adalah duduk bagi salam malam-malam. Yang tadi itu kita baca. Yang tu adalah baca. Assalamualaikum ya Jibril. Wa ya Mikail. Wa ya Israfil. Wa ya Izrail. Percaya ke malaikat? Percaya. Hari-hari ada orang mati. Contohnya malaikat Israel. Mengadu kepada Tuhan. Apa mengadu dia? Dia mengadu sebab manusia marah kepada dia. Maka kata Allah, wahai Israel, wahai malakul maut, lepas ni orang tak marah kamu lagi. Sebab apa? Sebab lepas ni akan aku jadikan asbab atas kematian mereka itu. Ada yang mati sebab COVID. Musim COVID, mati sebab darah tinggi. Mati sebab kecil manis. Dengar pengarah KKM kata apa kan? Kematian mereka sebab ada sejarah kes darah tinggi, kecil manis, jantung. Tak sebut COVID pun. Itu asbab. Tapi hakikatnya yang mengambil nyawa itu adalah malakul maut. Mana kita beriman, adanya kematian tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiapnya hidup tu pasti mati. Maka siapa yang ambil nyawa kita? Malakul maut. Kerja dia ambil nyawa manusia. Maka bila kita beriman kepada malakul maut, apa kita buat? Beramal soleh. Sebab kita tahu nanti suatu hari nanti, kita juga akan berhadapan dengan maut tersebut. Tak boleh lari. Orang beriman macam itulah. Dia beriman dengan kiraman katibin contohnya. Malaikat yang menjaganya. Kitab kanan, kitab kiri. Bila dia tahu malaikat duk jaga dia hari-hari, maknanya dia terasa. Iman ni dia terasa ada malaikat duk tulis kiri kanan. Seolah-olah macam dia nampak. Dia buat jahat je penuh hak kiri tu. Hak kanan tak gerak tangan dia. Yang kiri nak nulis. Ni perkara-perkara yang kita nak kena ambil berat. So jadi, bila beriman je kepada malaikat, kita yang dah yakin dah. Malaikat tu duk tulis. Maka kita takkan buat jahat. Setiap kali kita nak buat jahat, nak bercakap ke, nak mengatur orang ke, nak menuduh orang ke, nak maki hamun orang ke, nak buat khianat ke apa ke, dia tulis belaka. Hak kiri tu. Hak kanan tu dia tulis hak baik je. Ni malam ni mengaji ni. Ni, kita mengaji malam ni kan, yang mana yang mengaji malam ni. Sepanjang pengajian ni malaikat apa? Nabi katakan, datang sekumpulan para malaikat. Ada malaikat-malaikat rahmat Allah. Kerja dia mencari di mana ada majlis-majlis mengaji. Majlis ilmu. Datang dia payungnya kita. Dengan sayapnya. Apa? Dia doakan, dia minta ampunkan. Selagi kita berada dalam kuliah ni, maka selama itulah dia akan pohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun kepada kita. Ya, untung kita mengaji. Dapat keampunan lagi daripada Allah. Sebab malaikat yang tolong minta kat kita. Sebab doa malaikat ni mustajab. Malaikat dia tak buat dosa. Begitulah keadaannya kan. Jadi, bila kita yakin kepada malaikat, dia bukan mencatat amal jahat luar saja. Hak dalam perut kita pun dia catat. Yang kita duduk dalam perut tu, duduk angan-angan hak jahat-jahat tu. Semua ditulisnya. Hak baik pun ditulis, hak jahat pun ditulis. Jadi setiap saat tidak ada waktu yang tidak dicatat oleh malaikat. Kalau tak kiri kanan. Jadi kita tu pen malaikat kiri kanan tu sentiasa berjalan. Kalau boleh, biarlah yang kiri tu tak menulis. Hak kanan tu yang menulis. Supaya kitab kita tu tebal. Kitab tu banyak amal kebajikan. Samalah juga dengan orang yang telah mencapai umur 40. Orang putih kata life begin at 40. Sebenarnya 35-40 tu umur yang dah kena balik kepada Allah. Dah bukan umur nak seronok lagi dah. Kita kadang-kadang ni lain. Kita happy go lucky lagi dah. Kita enjoy lagi kerana kita tak mati. Bila dah sakit, terbaring atas hospital tu, baru teringat amal tak cukup. Now is the right time lah. Right time untuk kita bermuhasabah. Tengok balik mana kurang. Kita ni kenal Tuhan ke tak lagi? Belum lagi. Dah kenal Tuhan rupa mana? Sifat Tuhan pun kita tak kenal. Kita duk hafal wujud qida baqa. Itu pun kalau yang hafal. Kalau yang tak hafal, tahu apa benda pun dia tak tahu. Tanya wujud tu apa artinya? Qidam tu benda ya. Macam mana nak kenal Tuhan? Kita nak yakin kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita tak kenal dia. Jadi macam mana kita nak yakin kepada benda yang kita tak kenal? Maka sewajarnya lah kita kena mula dalam langkah-langkah tu untuk belajar dan beramal untuk makrifah kepada Allah SWT. Sebab iman ni pun kena mengaji dulu. Kita kena mengaji sampai keyakinan tu timbul dalam hati kita. Memanglah betul Allah. Allah yang menjadikan segala-galanya. Kan?
beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat. Memang ada sungguh hari kiamat. Dan dikisahkan pula bagaimana di hari kiamat besok. Manusia-manusia ni bila dibangkitkan daripada apa ni kubur ni, berjalan kepada masyarakat, ada yang menunggang naik unta, naik lembu, naik kambing. Sebab apa? Akikah yang mereka telah lakukan. Alhamdulillah dapat. Kemudian dengan pakaiannya tak ada, hingga sampailah di pada masyarakat tu duduk tunggu. Katanya siapa pun tak terdengar pun takut. Masa yang sangat panjang. Dalam keadaan pakaian satu urat benar pun tak ada menutup aurat kita. Tapi masa tu orang dah tak peduli dah. Masih hal dah. Kan? Yang berjalan dalam keadaan peluh sampai sekerat kaki, yang berjalan dengan peluh sampai dekat hidung, napas pun tak boleh. Matahari sejengkai atas kepala. Melainkan orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Yang duduk bersama dengan Nabi SAW. Yang ada para ulama-ulama yang masa di dunia dia mengikut, maka dia ikut sampai ke akhirat. Ya, sebab tu pentingnya kita duduk dengan Rasulullah. Pentingnya duduk dengan para kekasih-kekasih Allah. Sebab mereka ni lah sebagai tempat untuk kita duduk bertawasul dengan mereka ni. Tidak siapa nak tolong kita di akhirat besok. Kalau sombong sangat, ada orang kata tak payah guru-guru, tak payah mursyid. Kamu nak pergi sini, bolehkah seorang-seorang? Lepas ke nak apa orang kata nak duduk dalam keadaan huru-hara pada masyarakat. Tak mampu kita. Lepas tu ditimbang di mizan lagi. Siapa nak tunggu kita dekat mizan tu? Harap amal kita yang dah hari ni. Tuhan pun tak kenal lagi. Rukun iman pun tak habis baca lagi. Iman pun duk terhegeh-hegeh mengaji malam ni. Tu dah punya susah. Punya teruknya kita. So jadi, suka tak suka, tak nak, kita kena ambil masa dah. Kena bagi masa untuk mempelajari semua perkara-perkara yang ni. Yang berkaitan dengan soal keimanan, soal keyakinan kita kepada Allah dan Rasul tu. Dan juga perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi SAW tu. Banyak lagi kita nak bincang pada malam ni insya-Allah. Baik, kemudian itu salah satulah yang kita nak. Kemudian kita tengok yang pengertian tadi yang saya tulis dalam slide tu. Jadi dari segi bahasanya, dia ada dua dah. Satu dari segi lurah bahasa dia tu, ketenangan, rasa penuh percaya, tiada keresahan. Maknanya orang yang ada iman ni, kita ringkas ceritanya, dia tak kalang kabut. Dia tak ada stres. Ini terpaksa pula buat pengurusan stres. Tak pasal-pasal pula kita kena buat pengurusan stres pula, kena ngajar pula, nak kontrol stres. Stres ni sebab masalah kita, sebab dosa kita banyak. Sebab kita tak, iman kita tu tak tahulah nipis ke tebal. Entah iman kita macam lilin tiup di angin tu. Lak nak padam saja. Maka sebab tu dari pagi sampai petang, kadang-kadang duduk saja datang berdebar-debar. Datang itu tak kena, ini tak kena. Mungkin berdebar sebab sakit jantung. Tu tak apalah. Mungkin berdebar sebab benda lain. Rasa gelisah. Tak kena saja dia buat. Itu bukan beriman nama dia. Sebab iman tak macam itu. Iman ni walau dalam keadaan apa sekalipun. Orang nak cincang kepala dia kan macam Yazid Al-Bistami, seorang awliya tu. Orang nak cincang dia. Kerat lidah dia. Kerak lidah dia. Kemudian kerak tangan dia. Kerak kaki dia. Lah kali dia sula dia. Dia tenang aja. Darah dia yang menitis itu menulis kalimah Allah Allah. Sehingga dia mati. Beliau mati. Maka dibakar mayat dia. Dan mayat tu dilempar. Abu tu dilempar di dalam sungai Nil. Ketika orang raja ni melempar debu tu berterbangan dengan menulis kalimah La ilaha illallah. Bayangkan sampai macam itu. Mereka ni tenang. Pasal apa? Dia beriman kepada Allah. Dia yakin dengan Allah. Dia tahu semua ni adalah kuasa Allah. Walaupun dia dicincang tangan dia, dipotong lidah dia, dia tahu bukan manusia yang mencincang, Allah yang mencincang. Sebab tu bila kita mengaji ni kita faham. Tidaklah pisau itu memberi bekas. Yang memberi bekas itu adalah Allah. Memang sifat pisau itu memotong, tetapi bukan pisau yang memotong. Demikian juga api. Sifat api itu membakar, tetapi tidaklah api itu yang membakar. Hakikatnya yang membakar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya segala-galanya balik kepada Allah. Begitu juga contoh Nabi Ibrahim kita lihat. Bila Namrud lontar dia dalam api yang maha besar tu, tak terbakar dia. Sampai Jibril kata kat dia, wahai Ibrahim, mu mintalah kat Tuhan. Mu yang minta ke keluar daripada api ni. Kata apa jawab Ibrahim? Dia yang masuk ke sini, dia yang keluar aku pada sini. Mana keyakinan Nabi Ibrahim tu begitu, sangat tinggi. Itulah al-iman. Jadi iman macam itu. Dia yakin sungguh-sungguh kepada Allah. Buatlah apa-apa sebab dia tak nampak lain. Dia nampak hanya Allah segala-galanya. Sebab itulah dalam kehidupan kita ni, kalau mengaji ilmu tasawuf, kita ni akan diajar bagaimana supaya kita tidak nampak
diri kita tu, tidak menyatakan sifat-sifat keakuan tu. Sebab itulah Nabi tiap-tiap malam bertaubat kepada Allah. Tiap-tiap malam Nabi baca istighfar. Sebab apa? Nak menghilangkan segala sifat keakuan yang berasa aku ni, aku itu, aku ini, ni harta aku, ni rumah aku, ni semua ni hak aku punya. Nak buang keakuan tu. Tinggal semua hak Allah Ta'ala belaka. Ni pinjaman saja. Aku diberi pinjam saja ni rumah ni sekejap. Kereta ni, kedai ni. Semua sekejap-sekejap. Ni jasad ni pun pinjam. Begitu. Jadi nak buang benda tu. Sebab tu dia iman tu dia hanya kepada Allah. Dia serah mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak sampai peringkat yakin yang macam itu, nak kena tasydik tu, nak kena, inilah kita dah belajar ni. Nak kena zikir. Nak kena ni zikir pun tak nak. Zikir pun tak nak buat. Sembang je banyak. Sembang, main game, dah tua dah. Umur dekat 35 duk main game macam budak-budak. Bukan masa main game. Patut dia kena pegang tasbih duduk zikir. Malam-malam dia kena dah start dah. Main taubat 2 rakaat. Kemudian istighfar 70 kali atau 100 kali. Dah kena buat dah benda ni. Bukan boleh buang masa dah. Boleh mengaji ni pun Alhamdulillah macam ni kan. Tapi ramai lagi masih tertipu dengan nafsu dan dengan dunia tu asyik. Memanglah kita ni duduk atas dunia, buat kerja dunia. Buatlah kerja dunia, bukan nak salah pun. Abdul Rabi' Auf tu tengok, berniaga siang malam. Tapi macam mana waktu dia bagi untuk beribadat kepada Allah. Kita tengok orang-orang macam ni. Contoh tu banyak sangat. Itu iman. Faham lebih kurang macam itulah. Nak bagi mudah faham. Kemudian, dari segi istilah syarak pula, membenarkan dengan hati secara putus. Istilah putus ni, orang tanya putus apa ni Ustaz? Putus-putus ni. Putus ni maksud dia putus daripada perkara yang penafian akan Allah Ta'ala tu. Maknanya, yakin dia. Putus sebenarnya yakin, pasti. Cakap pasti dah senang. Atau kita cakap jazam, pasti senang. Bahasa bagi mudah faham. Membenarkan dengan hati secara pasti. Gitu. Bagi mudah faham. Akan segala dibawa oleh Nabi ataupun akan apa saja yang disampaikan oleh lidah Rasulullah SAW. Apa yang Nabi bawa, itulah kita pegang. Maknanya, itulah. Nabi cakap apa pun kita tak tolak langsung. Itu secara ringkas. Okey. Baik. Kemudian, ni perkataan kita ulang balik. Saya nak ulang-ulang apa nak bagi nampak. Sehingga habis dalam 10 hari ni, insya-Allah boleh fahamlah antara perkataan tasydik dan yakin. Tasydik ni benda yang kita membenarkan. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah. Macam mana kita tasydik? Macam mana kita tasydik bila kita mengucap syahadah? Kita tak perlulah ikut dengan hati kita. Aku naik saksi sungguhnya tiada Tuhan ni semua melainkan Allah. Memanglah maksud secara harfiahnya, secara terjemahan dia, maksud asyhadu alla ilaha illallah tu, aku naik saksi tiada Tuhan ni semua melainkan Allah. Tak perlulah kita diikut terjemahan tu. Yang penting kita membenarkan ya. Itu mana tasydik? Tasydik ni arti dia mengiyakan ataupun tasydik itu, atau kita kata mengisbatkan tu. Itu maksud tasydik. Jadi tak payahlah ikut terjemahan tu, dah kita tahu dah. Memang kita tahu dah bahawasanya makna kalimah asyhadu alla ilaha illallah tu sungguhnya aku nak saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu maksud bahasa Melayu, bahasa Arabnya kalimat syahadah tu. Jadi masa kita nak membenar tu, tak payahlah kita ikut terjemahan tu, memadai, cukup dengan kita kata kita membenarkan, kita mengiyakan dengan sungguh-sungguh. Ya, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Itu yang kita nak benarkan. Tu maksud tasydik ni, dia membenarkan. Kemudian yakin, begitu juga dengan tasydik ke atas syahadah Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni kita membenarkan bahawasanya mengiyakan Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Yang diutuskan oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk bawa balik manusia kepada Allah. Faham yang itu. Yang kita faham tu yang kita tasydikkan, yang kita benarkan. Ya. Ya tu ya, sungguh-sungguh ya. Bila ya sungguh-sungguh ya tu, maka itulah nama dia yakin. Kita yakin sungguh-sungguh, kita dah benar dah tadi. Memang Allah tu yang kita sembah dan kita yakin Allah tu sembah. So dia datang combine. Mana tasydik dengan yakin is a combination punya suku kata yang combine, yang duduk sekali. Dia tak boleh berasin. Tasydik yakin. Sebab benda ni benda hati. Dia jadi serentak dengan keyakinan dia tadi, dengan tasydik dia tadi. Maka dia yakin sungguh-sungguh bahwasanya Allah itulah Tuhan yang disembah. Dan dia yakin sungguh-sungguh tadi Muhammad itulah utusan Allah. Dah khalas. Macam tu. Faham benda mudah sudah begitu.
Dan ada ulama yang menyatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Kata setengah ulama pula. Ni banyak lah. Mana ulama ni kita kalau kita mengaji kitab tauhid ni, ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, Imam Syafi'i kata gini, Imam Malik kata gini, ulama ni pula kata gini, Imam Nawawi kata begini. Tapi semua tu adalah perkara yang hampir similar, hampir sama benda tu. Kan? Cuma kita nak kena faham je macam mana. Jadi kata setengah ulama pula iman ini dinamakan ucapan hati. Hati yang mengucap. Hati kita ni dia mengucapkan keyakinan tu. Tapi hati bercakap tak macam lidah kita bercakap. Hati bercakap bukan macam lidah. Hati bercakap tak bunyi. Hati bercakap, dia diam je. Tadi, rukun iman, percaya kepada Allah. Ada bunyi apa-apa? Tak ada bunyi. Yang bunyi mulutnya. Yang bunyi ni lidah. Mata pun tak bunyi. Telinga pun tak bunyi. Yang bunyi tu hati. Yang bunyi tu lidah. Hati dia tak bunyi. Itu dia panggil ucapan hati. Maknanya, hati ni roh. Roh ni sebenarnya kita ni, jasad kita ni hidup sebab ada roh kita. Roh itulah dia panggil, disebut hati. Macam-macam lah istilah disebut hati, nafsu dan sebagainya kan. Tapi hakikatnya, dia adalah roh. Dan kita tengok ya, kita ni, roh tu ada kat kita. Yang kita hidup ni, duduk dengar, mengaji malam ni, roh kita lah. Tapi kita tak nak tengok macam mana rupa roh kita. Kita pun tak tahu rupa kita macam mana. Dan sebenarnya dia tu hampir macam kita juga. Tapi dia bukan ada jirim, ada jisim macam kita. Dia jenis roh. Satu ciptaan Tuhan yang bangsa dia latifatul rabbaniyah. Daripada ciptaan Tuhan yang sangat seni. Yang sangat indah. Satu rahsia di sisi Allah SWT. Hanya orang-orang yang Allah buka hijab saja mereka nampak bagaimana keadaan roh manusia tu. Kan? Roh tu. Tapi tak apalah, kemudian kita cerita nanti. Tapi bila masuk bab iman ni kena cerita juga bab roh ni. Sebab roh tu saja yang boleh beriman kepada Allah. Bila roh tu beriman, hati tu beriman, maka dia akan sebarkan cahaya iman tu ke seluruh anggota jawarih sampai ke lidah. Lidah akan beriman kepada Allah. Lidah akan berzikir. Lidah akan bercakap benda yang baik. Sampai ke kepala, sampai dekat akal, sampai dekat nafsu. Kawal nafsu tu. Bila roh dah beriman kepada Allah, dia boleh take over, dia boleh override kerja nafsu tu. Nafsu kita pun macam tu juga. Nafsu satu je. Nafsu itulah yang jadi baik, nafsu itulah juga yang jadi nafsu jahat. Itu benda yang sama juga. So begitulah keadaan ni kan. Okey, baik. Kemudian makna iman ni yang ada di dalam hati juga berarti lawan dari kekafiran. Maknanya orang yang ada iman tidaklah ia duduk pada yang disebutkan sebagai kafir. Orang yang tak ada iman maka nama dia kafir. Orang yang beriman bukan kafir maka dia panggil orang yang beriman. Maka ada setengah ulama berpendapat bahawa iman adalah keyakinan. Iman adalah keyakinan yang terbentuk dalam hati dan itu adalah makna iman yang utama. Maknanya iman tu terbentuk dalam hati. Macam mana iman tu terbentuk dalam hati? Iman tu terbentuk dalam hati setelah seorang itu berniat menerima Islam tu sebagai agamanya. Dengan berniat menerima ucapan 2 kalimat syahadah. Bila dia niat menerima 2 kalimat syahadah tu, ketika itulah terbentuknya iman di dalam hati. Sebab apa kata Nabi? Iman itu 3. Pertama, iqrar dengan lidah. Yang kedua, ditasydikkan dengan hati. Yang ketiga, diamalkan dengan anggota jawarih. Maknanya selepas itu dia beramal. Yang penting sekali, dia terima 2 kalimat syahadah tu, iqrar dia ada kat situ. Tasydik dia ada. Maka kalau dia mengucap syahadah tanpa tasydik, maka dia menjadi Islam. Tapi iman tu tak masuk dalam hati. Iman tu akan lalu je dalam hati dia, keluar balik, pergi tempat lain. Lepas tu dia kena tasydik, dia kena benarkan kalimat yang dia syahadah tu. So, setiap kali dia macam kita bersyahadah dalam sembahyang tu, asyhadu alla ilaha illallah, tu kena tasydik, kena benarkan dalam hati tu, Allah tiada Tuhan semua melainkan Allah tu benar. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu salah, benar. Itu tasydik, dia ya. Ya tu maknanya dalam keadaan ya yang dia faham. Begitu. Okey, baik. Tu macam itulah iman tu terbentuk kan. Kalau di dalam hati dah. Jadi kalau tengok di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ni. Apa yang Allah kata? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib
Orang yang beriman ni adalah mereka yang beriman kepada yang ghaib. Melaksanakan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu orang yang beriman. Tegakkan solat, infakkan harta dia. Mana dia tak sayang. Tanda dia beriman. Ni tak ada ni kita kedekut pegang harta ni. Hak kita saja kita dah pandang ni semua aku punya. Tu tadi nak buang sifat keakuan tu. Yang paling susah sekali tu. Ya. Baik, jadi iman ni adalah merupakan keyakinan yang betul kita amalkan dalam hati. Okey. Itu yang boleh kita bincang sikit. Baik, kemudian iman tu ada cabang dia. 77 cabang dia. So, jadi ini persoalan dia. Jadi memang jadi permasalahan kalau pada kita. Kalau kita tak mengaji, kita dah faham itulah. Kita dah faham tu Islam, iman, ihsan ni datang sendiri kat kita. Asyik orang Melayu je datang iman. Lepas tu kita tengok dalam macam mana kata Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik dia cakap dalam kitab dia terang-terang. Dia cakap macam mana? Dia tahu bila anak-anak kamu telah mencapai usia akil baligh, maka di ketika itu hendaklah disyahadahkan anak itu dengan meniatkan atas diri dia fardu sekali seumur hidup terima syahadah. Jadi dalam masalah Imam Syafi'i kita lihat kat situ juga. Kalau yang dah melengkang lahir dia dalam keluarga Islam, maka kan menjadi sunat muakkad. Dia dah Islam dah. Islam tu kita tak nafi kan Islam dah. Kita dah Islam alhamdulillah. Sebab untungnya orang-orang yang Islam walaupun keturunan tapi dia kira Muslim. Cuma pada persoalan iman pula. Iman bagaimana iman tu? Apakah dia beriman kepada Allah? Ini persoalan yang paling besar sekali. Maka sebab tu bila Nabi sebut dalam hadis dia kena mengucap syahadah tu dengan iqrar dia kalimah syahadah. Dia benarkan dengan hati, dia amal, maka iman tu masuk dalam diri dia. Ada. Itu pun dengan niat dia menerima akan agama Allah. Maka bila cahaya iman memancar, bila masuk je dia akan memancar ke seluruh anggota tubuh zahir dan batin. Masuk dia duduk di semua tempat. Ketika itulah datang keinginan nak buat baik, keinginan dah rasa bertaubat daripada segala kesalahan dia. Macam-macam lah. Masa tu yang orang kata datang hidayah agaknya. Insaf lah tu. Dah start pergi masjid dah. Masa tu. Ni ketua iman dia macam tu. Dia keinginan tu untuk kembali kepada Allah tu tinggi. Apatah pula orang yang sakit. Duduk di hospital selalu. Macam-macam teringat dalam hati dia. Teringat, dia nampak kematian je. Maka sebab tu, ketika itulah kadang-kadang di sebalik kesakitan itu ada hikmah dia, iaitu semakin dia berserah kepada Allah. Itu kan, kita kena tengok hikmah di sebalik sakit yang Allah bagi itu. Bila cahaya iman telah memasuki seluruh anggota tubuh zahir dan batin, maka zahirlah ketaatan, keyakinan dan segala serba-serbi benda-benda yang baik itu dalam hati kita. Baik, jadi daripada amalan tadi, kita lihat amalan hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Manakala anggota badan mengamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah. Jadi kalau tengok di bawah tu, dalam kotak tengah tu, amal dengan anggota. Ini pekerjaan Islam. Kalau Islam pula pekerjaan dia, apa dia? Pekerjaan Islam ni boleh dilafaz melalui anggota zahir. Yang kita sebut tadi, mengamalkan segala amalan-amalan Islam. Apa dia amalan Islam? Banyak sangat. Selain daripada rukun Islam 5 tu, macam-macam amalan yang lain. Bekerja tu pun ibadat. Yang kita buat hari tu, berniaga pun ibadat. Zikir dan sebagainya, itu amalan Islam yang dilakukan dengan anggota jawarih. Manakala yang dikatakan tasyrik dengan hati ni, ini pekerjaan iman. Pekerjaan iman dikerjakan melalui anggota hati yang gaib. Dia tak nampak. Tadi kita dah sebut di atas tadi, sebelum tadi. Iman ni kerja dia tak nampak. Beriman kepada Allah bukan nampak. Beriman kepada malaikat tak nampak. Tetapi dapat dilihat dari segi amalan Islam dia semakin lama semakin kuat, semakin yakin dia kepada Allah. Lagi yakin dia kepada Allah, lagi kuat amalan dia. Demikianlah orang-orang yang berniaga, orang yang bekerja kuat sebab i'tiqad dia sangat kuat. Pegangan dia kepada Allah dan Rasul dia sangat kuat. Maka lagi kuat kerja dia. Tak ngelak, tak menipu orang. Ni orang yang akidah dia kuat. Sebab tu tengok dalam kitab Tauhid ni, dia cerita dalam itu, ulama' dia tulis, orang yang kuat akidah dia sangat kuat bekerja.
Bekerja dia pasal apa? Dia bekerja sebab yang bagi rezeki itu Tuhan. Jadi tak jadi cerita lain. Tu orang yang ada akidah yang kuat. Dia tak ngelat. Ni pagi-pagi tak bangun lagi. Subuh tahu ke mana dah. Macam mana kata beriman? Orang beriman ni dia tak tinggal solat subuh. Ini hari-hari subuh gajah. Hari-hari subuh gajah. Kalau sesekali mih tu mungkin dah dimaafkan. Tapi kalau setiap hari dah tahu dah. Kejap lagi sembahyang subuh pukul 10 pagi. Ni iman kat mana duduk? Ada iman ke tak ada iman? Wallahualam. Ini bahaya benda macam ni. Kan boleh jadi terbiat. Dia tak jadi tabiat. Benda ni benda yang bila solat tu jadi wajib, kita dah jadi solat ni macam tak wajib. Pasal apa? Hari-hari bangun qada. Pukul 7.30, pukul 8 pun solat subuh. Ni satu lagi masalah kita. Okey. So jadi pekerjaan orang Islam ni nama dia muslimin. Orang muslim. Manakala orang mukmin ni yang sentiasa iman dia tinggi di sisi Allah Taala. Sentiasa beriman kepada yang gaib. Jadi yang dalam rukun iman tu kalau kita lihat semuanya gaib. Wa iman Nabi sekalipun, memang Nabi tu asalnya Nabi itu kita hidup, tapi sebabkan Nabi dah tak ada, maka Nabi juga masuk dalam perkara yang gaib juga. Maka kita kena beriman kepada Nabi yang rukun iman yang 6 tadi. Baik. Jadi iman ni benda zauq, benda yang zauqi yang kita nak kita terpaksalah terima hakikat dia tu. Baik. Jadi iman tu ada cabang dia. Ada 77 cabang iman. Iman ni, kata Nabi, memiliki lebih daripada 70 atau 60 cabang kata Nabi. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah. Baik, so jadi dalam tu kita lihat ada 77 cabang iman oleh seorang ulama, Baihaqi. Jadi saya tulis itu 10 je kita ambil dulu. Iman ni, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul ni, dia macam ni. Iman kepada para Rasul, seluruh pada Rasulullah, seluruhnya. Iman kepada para malaikat. Iman kepada Al-Quran. Dan seluruh kitab. Iman bahawa qada dan qadar itu daripada Allah. Iman kepada hari akhir, iman kepada hari bangkit, iman kepada hari dikumpulnya manusia. Dibangkit serta dibangkit dari kubur. Iman bahawa tempat kembalinya mukmin adalah syurga dan bahawa tempat kembali orang kafir adalah neraka. Iman kepada wajibnya mencintai Allah. Iman kepada wajib mencintai Rasulullah. So banyak lagi iman kat situ. Itu cabang-cabang keimanan. Maka bila kita belajar ni nanti, keyakinan kita tu setelah kita beriman kepada Allah ni salah satu cabang yang kita kita akan nak memahami. So kurang-kurangnya kita lalulah sepintas lalu kita baca bagi kita faham sampai kita yakin. Bila kita yakin kepada apa yang disebut di dalam pengajian kita ni, kita dah mula beralih daripada keinginan nak hidup selama-lama atas dunia ni dah tak ada dah. Sebab kena mati. Sebab itulah bila ditakdirkan oleh Allah, kita dijemput oleh Allah, maka ketika itu jangan kita marah kepada kematian. Sebab diceritakan, dikisahkan bahawasanya ketika maut tu datang, dia jadi huru-hara kepada orang yang nak mati tu. Sebab tu bila kematian tu kita kena redha. Kita tahu dah malaikat maut datang. Masa tu tak boleh marah. Kalau kita tak redha dengan kematian tu, maka masuk neraka. Kan? Benda ni berlaku sekali ya. Kita bukan sempat dapat apa-apa. Macam orang kena serangan jantung, orang kena aksiden, mati tak sempat dapat apa-apa tu. So benda tu kena, apa pun kita kena pegang Allah SWT. Kita redha kepada Allah. Maka sampai masa kita untuk balik kepada Allah. Pasal kita milik Tuhan. Bila kita milik Tuhan, kena redha. Jangan tak redha. Sebab tu kematian ni kena redha. Sampai bila wallahualam. Kita tak tahu. So jadi itu iman. Iman ni macam itu. Sebab tu iman ni nantilah, iman inilah yang akan menolong kita ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Kita tengok macam mana kisah Rasulullah sendiri wafat yang Nabi kan, sampai Nabi menyerit, Nabi bertempik punya kesakitan maut tu. Itu Nabi. Kan? Sebab Nabi tu dia merasai bila Jibril masuk jumpa dia tu. Itu pun Jibril, malaikat maut jumpa Rasulullah macam seperti seorang manusia. Bukan seperti rupa malakul maut tu yang ada 70,000 muka, 70,000 tu sangat banyak. Tangan dia, muka dia memang banyak malakul maut ni. Tapi ketika dia berhadapan dengan Rasulullah, kasih dia kat Nabi itu, malakul maut masuk dalam rupa seorang lelaki yang elok. Kan? Sampai macam itu.
Begitu juga dengan orang yang mati. Orang yang menjadi kekasih Allah, malaikat maut tu datang dalam rupa yang indah, yang bukan rupa-rupa dia sebenar, tengok. Jadi ketakutan berhadapan dengan malaikat maut lagi. Bagaimana kita nak mempertahankan iman kita tu waktu tu. Jadi kalau kita tak beriman pada sekarang, pada hari ni, takut ketika tu gugur iman tu. Dengan iblis datang lagi. Iblis datang lagi duk cerita macam-macam. Ikutlah mak kamu, ikutlah itu. Dia duk huru-hara ketika saat-saat kematian tu kan. Sebab waktu tu tak tentu. Kita nampak macam 10 minit, tapi mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin sebulan waktu tu. Panjanglah waktu tu. Nanti kita cerita kemudian macam mana keadaan-keadaan tu kan, supaya kita boleh bersedia dengan keadaan tu kan. Bila kita mengaji, kita faham, kita tahu, kita berhati-hati, beringat-ingat benda tu. Okay. So yang akhir sekali malam ni, dah terlewat dah ni. Yang di belakang tu kandungan aqidul iman, kita clear dulu yang ni. Iaitu apa kita belajar dia nanti. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang harus pada zatnya. Yang kedua, sifat wajib bagi Nabi, yang mustahil atasnya dan yang harus pada dirinya. Jadi kedua-duanya pada Allah, pada Nabi, dan juga yang ketiganya iaitulah perkara-perkara sam'iyat. Apa dia perkara sam'iyat? Yang didengar dan diketahui daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya seperti hari kiamat, mizan, syurga, neraka, arasy, kursi dan sebagainya. Semua tu kena iman, kita kena beriman. Benda tu memang ada, memang wujud dan kita kena beriman. Bahawasanya memang berlaku hari kiamat, memang akan berlaku timbangan kat mizan contohnya. Memang ada syurga dengan neraka, memang ada titian siratal mustaqim. Kena beriman benda tu, benda memang kita yakin. Yakin bukan suruh sembah benda tu. Yakin kata ada, yang kita nak sembah tu Tuhan. Yang kita nak sembah ni Allah Ta'ala. Iman kita tu nak sembah tu Tuhan. Hanya Allah saja yang kita nak sembah, bukan lain. Tapi yang lain tu kita kena beriman, kita percaya adanya. Apa tanda percaya? Tanda percaya adanya kata hari kiamat. Kita tak buat maksiat dalam hidup kita. Kita buat benda yang baik. Kita tahu besok kena azab. Kita beriman adanya siksa kubur. Maka kita jaga pada hidup kita. Malamnya kita buat amalan lagi. Sebab kita beriman, kita percaya. Ini tanda dia beriman. Kita jaga diri kita tu. Itu kaedah dia. Okey. Nanti kita sembang panjang lagi tak apa, insya-Allah. Okey. Untuk memastikan ikatan maknawi itu tidak terungkai, ini kena pastikan supaya ikatan maknawiyah tadi tidak terungkai, kenalah beramal dengan amalan soleh atau solehah. Nak beramal soleh mesti dengan ilmu. Nak ilmu mesti kena mengaji. Nak mengaji mesti kena ada mursyid, ada guru. Tak ada guru nak mengaji siapa? Nak berguru, mesti kena bai'ah dulu. Pergilah jumpa tok guru tu, bai'ah dia dulu. Angkat janji setia dengan dia dulu, bai'ah dulu. Kata dia nak mengaji ni. Tak lari ni. Ni mengaji tak ada apa hari, lari. Mengaji tak ada apa hari, lari. Nak mengaji nak tengok sedap-sedap je. Tak boleh lah, mengaji ni bukan seronok pun. Tapi, nak bagi kenal Tuhan. Sabar, mengaji kena sabar. Jadi dah dibai'ah dengan guru tu, kena taat lah kat guru tu. Dah kena sabar lah. Guru marah apa pun tunggulah. Dia marah balik kat guru dia. Macam-macam dia kata balik. Dia dah tak nak ngaji. Oh itu tak puas hati lah. Guru ustaz ni macam ni lah. Macam dia marah balik. Kalau macam itu bukanlah ngaji nama dia. Itu maki hamun nama dia. Mencerca balik. Sebab tu orang macam ni tak berkat hidup dia. Ilmu tak lekat. Saya pun mengaji, ramai tok guru mengaji. Sabar je. Tok guru marah kita pun jegil terbeliak pun tahan je. Biarlah. Kita ingat apa. Ni kalau tak ada tok guru, aku ni tak jadi orang dah. Kita pegang ayat tu. Tahan lah. Tahan, tak kisah. Dia nak kata apa, katalah. Tapi tak ada lah tok guru tu nak menyesat kita. Nak binasa kita. Macam mak kita lah, kita dengan anak kita. Kita marah sebab apa? Kita marah sebab kita sayang. Tu kita marah. Kalau kita tak marah, kita tak sayang. Lantak kamu lah. Macam itu. Baik. Kemudian, kerana ilmu akhirat itu apa? Nur. Nur tu dan ia tidak akan memasuki ke dalam hati orang yang tak ada guru. Cahaya ni nakkan iman, tadi ilmu, tadi nakkan ilmu, nakkan iman, nakkan Islam, nakkan ihsan. Dia tak masuk dalam hati orang yang tak ada tok guru. Sebab apa? Sebab Iblis dah kata dah, barang siapa tiada guru baginya, maka aku adalah guru baginya. Macam mana nur tu nak masuk dalam hati orang macam ni? Lepas tu hati dia tak sabar, keras hati, malah, tak beradab, mencerca, menghina, derhaka, semua cukup.
Memang ilmu tak masuk. Sebab tu bila kita nak mengaji ilmu, dia ada adab dia. Adab ilmu ni, adab guru, adab murid. Nak pergi cari tok guru, baca dulu dalam Ihya Ulumuddin. Ada 10 adab murid tu. Macam ni kena buat. Tak usah kira lah pasal bab tok guru tu, kira bab kita tu dulu. Aku nak ngaji, nak jadi nak murid. Macam mana adab murid ni? Baru berkat ilmu tu. Ni ngaji duk kira marah ke tok guru dia. Kata kat belakang. Kumpul ramai-ramai ngutuk. Kan? Lepas tu baru lepas ngutuk minta maaf ya tok guru ya. Tadi ngutuk sekejap. Tu nak murid apa tu? Nak sembang buruk betul, tapi nak ilmu. Gitu. Jadi sebab itulah berpesan Syekh Sufi. Kirimkanlah walau sehelai daun kering kepada gurumu agar ia boleh menguatkan rabitah. Rabitah ni maknanya tempat memandang kita tu. Sebab tu dalam kaedah-kaedah tasawuf, kaedah sufi ni, bila kita nak beribadat tu, kita kena pandang pada mursyid kita sebagai rabitah kita tu. Kalau ada wasilah saja tak cukup, kena ada rabitah. Rabitah ni guru tu, tempat kita pandang balik dia. Sebab bila kita pandang kepada dia, dia pandang balik kepada Allah. Itu nama dia tawassul itu. Sebab apa? Guru tu dah sampai kepada Allah. Guru kita yang telah tenggelam dalam lautan ma'rifatullah, yang sentiasa berintai-intai di alam tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak apa pun, gelak gelita. Ni malam ni pun gelak gelemat lagi, tak nampak apa benda lagi pun. Pening kepala ni mengaji ni. Tapi tak apalah. Kita kena bermula daripada yang tak reti dulu. Lama-lama kita faham. Sampai kita faham tu, insya-Allah. Bila kita dah mula faham, bolehlah pelan-pelan kita naikkan ke tempat peringkat yang aman, yang semakin lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Jadi saya cakap ni dulu lah. Kita mudah-mudahan apa yang kita buat, kita belajar benda ni dan kita amal, Allah terima sebagai amalan kebajikan kita, dan kita minta kepada Allah SWT dengan sentiasa di dalam beriman dan faham akan apakah itu iman yang kita bincang ni. So malam saya sambung lagi pasal bab iman ni. Jadi sekadar dulu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.